Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Saya pun bukan seorang chef, seorang profesional dalam bidang culinary ataupun bakery ni. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero. Saya pun bermula daripada run bisnes sorang-sorang. Dan saya pun juga buat bisnes secara offline. Memang totally 100% offline. Saya banyak pergi menjaja dan saya tidak ada kedai. Saya hanya buat kat rumah saja. Saya ni pun bengkel baru je dalam setahun lebih lah. Saya buat kata mak saya buat bengkel ni, dan sebelum ni saya buat kat rumah, kat dapur saja. Tapi bila dah yalah, makin hari kita punya production dan semakin hari kita punya barang-barang kek ni bertambah hari ke hari. So saya kata tak apalah, mak saya decide okey tak apalah, dibuat khas untuk buat bengkel ni. Dan jadilah bengkel ni, tapi tak adalah besar sangat bengkel ni. Tapi walaupun tak besar, tapi kita tahu cara macam mana kita nak buat, nak handle, macam mana kita nak keluarkan kita punya production kita, macam mana kita nak buat bisnes walaupun duduk kat rumah, tapi kita stay boleh buat bisnes, boleh bagi orang nampak, orang kenal, orang tahu, orang suka kita punya bisnes kita. InsyaAllah bisnes kita tidak ada non-stop, sentiasa run bisnes setiap hari, setiap masa. Walaupun kalau you all tengok, okey, kalau you all WhatsApp team saya, kalau macam Sabtu Ahad memang team saya bercuti lah, tapi stay bekerja 24 jam, stay bekerja. Kalau team saya tak reply, saya yang kerja reply. Sentiasa nak bantu you all buat sampai jadi. Saya sentiasa nak bagi semangat dekat you all, macam mana nak buat bisnes permulaan. Dan kata benda ni sebenarnya memerlukan orang yang boleh guide kita, memerlukan kata orang yang boleh bagi semangat kat kita, baru kita start rasa macam semangat berkobar-kobar untuk kita nak buat bisnes, terutamanya bisnes homemade ni. Okay, so untuk pagi ni saya santai-santai dengan you all. Kalau ikut memang saya tak masuk lalan. Saya rasa saya nak bercuti hari ni, tapi tak apalah, saya luangkan masa sekejap sebab saya hari ni banyak benda untuk saya tekan. So you all ada apa-apa nak tanya, you all sebelum tu tanya, kata type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live, type kat komen dulu dek. Okay, so untuk pagi ni saya just nak Q&A dengan you all, nak apa yang masalah yang you all biasa buat, apa masalah yang berlaku dekat you all punya kek you all, ataupun macam mana you all buat bisnes, macam mana ada masalah kalau you all punya bisnes. Wow. So kata saya tak ada lah pakar dalam bidang tu, tapi saya bolehlah bagi tahu ataupun bagi solution dekat you all supaya you all tidak tersilap langkah sebagaimana saya buat bisnes sebelum ni. So bila kita tahu cara dia, sangat best, sangat enjoy, best lah. Tahu tak apa yang bestnya, kita rasa macam kita tahu dah apa yang kita nak buat, kita tahu dah apa yang kita nak rancangkan, kita punya rancangkan kita punya kehidupan kita, bisnes kita terutamanya. So saya happy, saya enjoy dengan kehidupan saya sekarang, dan dibantu pula dengan tim saya. Alhamdulillah, itu yang menguatkan kata sehingga Noris boleh sampai ke tahap sekarang ni lah. Alhamdulillah. So doakan saya dan tim terus sukses, terus bagi semangat, terus bagi manfaat dekat you all semua, supaya you all pun dapat
kemanisan, dapat apa yang sebenarnya sebelum ni you all tak dapat, masalah yang berlaku. So saya boleh kata saya selesaikan apa yang boleh saya bantu you all. InsyaAllah saya bantu you all buat sampai jadi. Okay? Macam mana nombor berapa? Tua tu. Sikit lagi nak nombor 40. Aduh. Tak asal lagi lah. Okay. So Norris ada kedai kek, lain kali boleh tunjuk kat kita biar kita lagi semangat nak belajar dengan Norris. Saya tak ada kedai kek. Saya tidak ada kedai kek. Saya buat kat rumah saja. Saya ada office adalah. Office saya duduk di KL, di sepadan sikit dekat Kelang okey, Shah Alam duduk tengah tu Kelang. Panggil apa situ apa tak ingat tu. Office saya duduk KL. So saya kalau macam saya duduk sini. So macam mana saya handle team saya? Of course lah melalui video call, melalui WhatsApp. Benda tu lah saya buat dengan team saya. So itulah yang saya kata saya nak buat bersama dengan saya punya yang join saya punya PJJ. Sebab saya kata walaupun saya duduk sore, saya duduk sini, tapi team saya duduk sana, tapi saya still boleh handle team saya. Team saya pun boleh kata boleh lah give and take benda tu. So benda tu memang permulaan tu agak celaru sikit lah, tapi dah lama-lama tu kita orang dah biasa dah. So tak pelik lah kalau tanya saya macam mana Norris handle team, sedangkan saya duduk sini. Kalau macam biasa orang tu kena satu office, kena ada kata kena ada manager, kena ada semua duduk situ ke. Tapi bagi saya duduk sini, team saya duduk sana, tapi still boleh lagi, tak ada masalah. So benda tu lah yang menampakkan bila mana saya buat macam tu dengan team saya. So of course lah saya akan buat macam tu juga dengan saya punya yang join saya punya PJJ. Tak mustahil benda ni, kita boleh buat, cuma kita tidak tahu cara nak buat je. Kita tak tahu cara nak buat. Alright, selamat pagi. Selamat pagi. Mu sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Allah bagi kesihatan yang baik. Alright. Cara nak cari customer dan cara nak promote kita punya bisnes. Okay, you all kena tahu, buat bisnes bukan promote tau tu. Bukan products. Kata promosikan kita punya bisnes kita. No. Apa yang perlu kita buat adalah permulaan. You all kena pastikan. Okay. Ya. Okay, you all kena tahu apa yang you all patut buat bila mana you all kata you all buat bisnes ni. Sebab buat bisnes bukan promote tau tu. No, saya pun dulu promote juga. Kalau you all kata promote, memang saya pun promote juga. Tapi bila mana saya tukar benda tu, saya twist sikit lah tau. Saya twist sikit. Apa yang saya twist adalah saya kata apa yang aku patut bantu orang. Apa yang patut dengan produk aku ni, dengan apa yang aku buat sekarang ni, bisnes aku ni, you all kena list apa yang boleh bantu orang. Bila you all list, boleh bantu aku dengan bisnes aku ni, boleh realisasikan orang makan kek aku ni lebih happening, makan dalam keadaan family, satu family merapatkan hubungan dengan suami. So benda tu tahu tak? So bila mana saya kata you all kena buat bisnes, you all kena listkan apa you all punya keunikan, you all punya produk you all. You all kena listkan apa yang you all boleh bantu orang dengan bisnes you all tu, dengan produk you all tu. So benda tu bila you all listkan, sangat mudah you all nak cari customer. Sebab itulah bukan manusia, semua manusia ni customer kita. No, kita ada customer kita ada benda tu tahu dah. So biasa kalau antara umur 24 hingga 44 dia standard macam tu lah kalau you all buat run FBX lah. Okay, so benda ni saya belum ajar
ajar lagi benda tu dalam saya punya expert. Sebab apa? Sebab saya nak you all buat dulu, capai dulu follower you all 3,000. Tahu tak? Itu yang saya buat. Kalau you all ada duit, of course boleh buat benda tu, tapi buat apa yang free dulu. Capai dulu sekurang-kurangnya 3,000 dulu follower, tahu tak? Kalau you all punya 300 tak rak dah, tahu tak? Kalau you all nak buat FBX tu, like marketing apa semua tu, boleh. Cuma kalau you all ada kata modal sedikit, lebih sikit, boleh lah. Dia standard dia adalah RM15 sehari je. Tapi you all bayangkan lah, kalau RM15 sehari, kalau 30 hari dah 450 dah. Kalau you all nak buat, kalau you all ada modal yang lebih, boleh you all nak runkan you all punya business, you all nak runkan you all punya apa tu, ads you all, boleh. Itu yang saya buat, tahu tak? You all jangan nak promote je. Kejap aku nak promote. Bila promote orang menyampah, tahu tak? You all tukarkan promote tu, apa yang you all boleh bantu orang dengan produk aku ni, apa aku patut bantu. Saya ni penipala, tahu tak? Mula-mula tu masa saya masuk kelas, mentor saya kata, okey, cuba you all fikirkan, you all jangan buat bisnes ni nak promote. Tukarkan daripada promote tu, tukar bantu orang. So saya nak you all listkan, dia kata saya nak you all listkan apa yang you all boleh bantu orang dengan you all punya business you all. List. Banyak mana pun list. Semua list. Saya list. Masa tu ikut taram je. Lepas dah lama-lama tu, bila kita kata, aku buat gini. Lepas tu bila saya kata saya start online kan saya punya business 100%. So ramai dah daripada luar, daripada Kelantan, luar daripada ni, yang orang kata tak boleh nak grab saya punya kit saya. So sebab itulah saya wujudkan PJJ. So bila saya tahu lagi banyak lah saya boleh, kata saya list lagi apa yang aku boleh bantu. Okey, aku create PJJ. So saya create PJJ tu, memang saya akui memang tak apa-apa mula-mula, tahu tak? Sebab saya tidak tahu macam mana nak create apa semua, tahu tak? Itulah kata sangat mencabar. Buat PJJ ni you all nampak senang, tetapi sangat mencabar. Dunia yang mencabar, tahu tak? Sebab apa? Sebab you all tengoklah saya punya PJJ saya tidak sama dengan orang. Saya kena komit. Saya punya PJJ, saya kena komit sebab saya dah set dah saya punya matlamat saya buat sampai jadi. So benda ni bila bersangkut paut benda ni, saya tidak boleh lepas tangan lagu tu. Pero at least orang kata orang join saya punya PJJ, at least dia nak dapat hasil juga, dapat feedback juga je lah. So benda ni saya kena ajar dia buat apa yang saya buat tu, buat aja hak tu. Tak payah buat orang lain, buat tu je. Yang penting buat konsisten. Buat je. Baru lagi lama kita kumpul, lagi ramai customer. You all jangan promosi dulu, tahu tak? Sabar dulu nak promote kat orang ni, sabar dulu. Tahu tak? Sebab tu lah you all kena bagi manfaat dulu ke orang, bagi. Lepas tu orang macam mana nak join? Ramai gila kot. Tahu tak? Ramai. Tapi saya limit lah. Saya tidak boleh nak buat semua, tak boleh. Sebab saya ada limited dia. Sebab tu lah bila kita tahu apa solution ataupun apa yang masalah orang yang kita boleh selesaikan, so sangat mudah, tahu tak? Kita nak dapatkan customer. Itu yang saya buat lah. Okay, you all list dulu apa yang you all boleh bantu orang dengan you all punya business you all. Apa yang you all boleh bantu orang. Daripada situ bila you all buat tu, you all nampak, okey, aku kena ajar lagu ni, aku kena ajar. So benda ni bila kita start, kita tahulah, okey, aku kena ajar ni, aku kena ajar. Tak sebab aku kata you all jangan duduk expect benda tu you all nak perfect semua, impossible. Impossible you all nak perfect semua, tak boleh. You all kena start dulu. Bila dah start, you all kena tukar. Gitulah saya buat. Alright? Kenapa kek maba cerita saya buat kadang-kadang corak dia lari kat tengah? Lari you all tengok juga. Kek you all punya tekstur tu macam mana? Tekstur tu lembek ke, berair ke? Kalau dia kata kalau comel molek, dia syak molek, dia tak akan lari punya. Yang ni maba cerita ni saya akan ajar dekat saya punya grup premium minggu depan. Minggu ni saya
saya akan rungkaikan macam mana permulaan kita nak buat bisnes permulaan untuk step langkah yang pertama. Kita nak olah kaki pertama ni apa yang kita patut buat. So nanti saya akan bantau dekat you all apa yang you all patut buat. Okay, so saya akan kaitkan sikit lah dengan magic number sikit, gitulah. Alright, sebab saya nak you all, bila you all bermain dengan number ni lagi best lah. Kita buat bisnes ni, bila main dengan number ni, ya Allah, gila tau tak? Gila apa? You all, sikitnya, you all nampak gitu, sikitnya, boleh. Gitu tahu tak? Bila kita main dengan magic number ni. Alright. Saya selalu buat pergata ni. Masuk duit. Kata nanya ni. Saya selalu buat kek kukus. Dah buat corak cantik-cantik kukus. Corak semua hilang turun ke bawah. Semua kek jadi macam tu. Dia tengok juga kek lah. Kalau macam saya bukan semua kek saya kukus. Saya kek coklat emas je. Tapi you all kena pastikan tekstur kek tu. Tekstur kek tu dia tak boleh lembek sangat. Sebab tu lah, kalau macam saya pukul dia ataupun saya putar dia sampai kembang dia jadi likat tau. Jadi likat, so dia tidak akan jatuh turun, dia akan sharp molek. Kata kek kita tu bila kita masukkan warna, dia akan sharp molek. Dia tidak akan jatuh gitu. You all mesti ada silap step ni. Kalau benda tu okey, memang you all akan jadi cantik. Kemenjadian kek you all akan jadi cantik. Alright. Untuk kek jelita, kek marble jelita tu nanti saya akan tunjuk dekat you all cara nak dekorkan atas kek tu. Macam mana kita nak buat bunga ke, designkan kek kita tu nampak lebih eksklusif lah. Untuk kek jelita, marble jelita tu ke. You all nak belajar benda tu. Saya benda tu sebenarnya dah ada dah. Cuma kita je tidak pandai nak kreatifkan benda tu. Bila kita tak pandai nak kreatif tu, kita jadi macam star. Kita aku mana nak buat, sedangkan benda tu ada dah. Cuma kita je tidak pandai nak macam mana nak peluaskan benda tu. Alright. Okey, ramai gila tanya saya, Norin, macam mana saya nak dapat customer ni? Macam mana permulaan saya nak dapat customer? Itu yang saya buat. Saya tulis sikit je. Tahu tak? Saya tulis sikit je. Tukar sikit je. Nak bagi nampak dulu bisnes kita ni. You all jangan duk expect you all nak buat bisnes Berderu orang nak, berderu WhatsApp masuk-masuk. No, impossible benda tu. You all kena bagi orang nampak dulu. Bagi makan dulu. Bagi makan dulu. Lagi kita nak pancing ikan pun, kita letak mata kain tu kita letak umpan. Nak bagi makan, biar ikan tu terkena dekat umpan kita. Sama lah juga. Itu step untuk buat bisnes sama juga. Okay? Buat sama juga. Permulaan tu memang slow tau tak? Memang slow. Saya pun slow. Go. You all jangan expect saya ni mula-mula nak buat. You all bayangkan saya nak tukar daripada totally offline kepada online. Ui, sangat mencabar tau tak? Yalah, tak boleh nak terima lagi sebab tak nampak bayangnya lagi. Tapi kata saya punya partner saya kata buat je kata cara. So benda tu partner saya ni seorang yang tegas. So alhamdulillah lah saya diberikan yang tegas, yang tahu macam mana perjalanan benda tu. So saya kata saya follow je. Okey dah, tak apa, follow mu. Okey. So saya buat. Masa mula-mula tu memang agak slow lah. Yalah, kita pergi menjaja. Bila kita pergi menjaja, kita dapat tahu dah setiap hari dapat pulangan tu. Tiba-tiba nak bertukar kepada online ni sangat slow tahu dah. Saya punya saya merudung jatuh. Tapi bagi saya memang aku hilang hara tahu tak? Tadi tu memang blur tahu tak? Blank. So saya buat, kata tak apalah, aku trust the process. Mental kata trust the process. Okey, aku buat. Saya buat. Saya share apa lagi aku patut bagi, okey. So bila kita bagi manfaat dekat orang ni, orang best juga. Ramai kot tahu tak? Ramai yang PM, ramai yang join saya punya PJJ. Sebab apa? Sebab dia nampak apa yang saya boleh bagi dekat dia supaya dia dapat buat sampai jadi. So benda ni you all tengok dekat
PJJ orang lain, you all jangan kata you all nak bandingkan saya dengan PJJ orang lain. You all harga pun banding dah. Lepas tu, of course lah, takkanlah dengan PJJ orang lain RM10, RM20, RM30, RM40, RM50, you all nak serupa dengan saya. No, of course lah saya nak bagi lebih lagi. Faham tak? Apa yang saya bagi lebih adalah saya buat satu grup tu, grup yang boleh you all belajar semua. Maksudnya adalah yang basic formula A tu you all belajar coklat, lepas tu you all belajar buttercream, you all belajar cream cheese. Cream cheese pun daripada cheese meleleh. Tahu tak? You all belajar, you all pandai buat cheese meleleh. Pandailah you all buat cream cheese. Tahu tak? So benda ni bila belajar satu scoop tu, kata boleh jadi satu biji kek, dengan asas-asas benda ni, you all boleh belajar kek yang lain. Kalau you all tak ada basic belagu ni, macam mana you all nak letak topping dekat kek yang lain? Sebab itulah berlaku masalah. Okey, kek kita jadi lembek lah, topping kita jadi lembek lah, cream cheese jadi lembek, berair lah. Sebab you all tidak belajar dulu formula A ni. You all pergi lakar lalu tempat yang jauh. Formula A ni you all action. Alah, senang je. Lepas tu you all pergi jauh, lepas tu you all pun kata nak belajar hak tu, you all kena belajar formula A dulu. Formula A you all belajar dulu. Okey, formula A start dulu, lepas tu belajar pula second. Start pula. Benda ni lah yang kata trust the process. Proses dia tu ambil masa. You all nak lakar semua tu, sebab tu lah ada masalah. Macam-macam masalah, tahu tak? Terutamanya you all buat topping lah. You all buat topping, tahu tak? Bila saya kena pasti topping yang you all buat tu lembek lah. Saya dah tahu dah sebab apa you all buat lembek tu, tahu tak? Apa yang berlaku, contoh apa yang saya tahu adalah, saya kena pasti adalah you all beli cream cheese. Bila you all beli cream cheese, contohlah you all nak letak atas carrot ataupun kek yang melibatkan cream cheese, you all beli cream cheese. Bila you all beli cream cheese, you all nak tahan lama, you all letak dalam freezer. Tak boleh you all terus letak dalam freezer, tidak boleh kalau tanpa putar dulu. You all kena putar dulu dengan gula icing dulu. Putar-putar bagi shining molek, baru you all letak dalam freezer. Kalau you all pergi terus letak dalam freezer, cream cheese kita akan jadi bergetar-getar. Dia tidak cantik dah. Tidak boleh back trauma dah. No, tidak boleh. So benda tu bila you all putar dia, jadilah lembek, jadilah berair. Tahu? So benda ni you all kena kena ejah benda ni. Memang you all kena ejah. Kalau tidak memang berair lah, macam-macam masalah, tahu tak? So benda ni you all trust the process. Jangan duduk lakar, jangan nak cepat kaya. Dia kena belajar dulu sikit. Barulah kau lama kau lebih sikit, lama lebih sikit. Kalau you all terus cepat kaya, you all tak berasa kepahitan tu, you all tak rasa apa. Tahu tak? You all tak rasa apa. So saya nak you all belajar daripada rasa susah, daripada kata tak jadi tu. Biasa, bila you all dah jadi, you all akan kenang balik benda hak tak jadi tu. Lepas tu you all nak buat hak tak jadi. Macam saya buat hak tak jadi, sikit yang tak jadi, tahu tak? Nak boleh kau tak jadi tu payah lah. Moga kita dah tahu dah step dia. Tahu dah step nak boleh hak tak jadi ni macam agak sukar, tahu tak? Agak sukar. Okay. So you all kena trust the process tu. Jangan kata nak terus lakar terus, nak belajar hak lebih lagi, sedangkan kita tidak tahu asas dia. Pastikan you all tahu asas tu, step by step, baru you all belajar sedikit-sedikit. Alright? Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Okay, tengoklah Nori dekat klinik bawa anak jumpa doktor. Salah Nori nak tanya, apa kelebihan dan kekurangan kek guna buttercream and fresh cream? Dia ada kata pro and con lah. Kalau macam buttercream tu, you all kata lagi bertahan lebih lama sikit lah. Lagi bertahan. Tapi dia buttercream pun bertahan lama pun, dia tak boleh nak letak di bawah sinaran matahari. Tak boleh. Kek ni tidak boleh. Tidak boleh. At least dia bertahanlah lebih kurang 2 jam atau 3 jam. Kalau you all letak, kata you all kena letak dalam suhu bilik,
kena dalam rumah gitu, okey lah bertahan lebih dah lama. Tapi kalau kata itu buttercream lah, dan buttercream ni dia kalau kata bagi saya, kalau macam untuk budak-budak, dia lebih suka, budak-budak ni dia suka aiskrim. So kalau aiskrim, kalau kita pergi letak buttercream, dia tak berapa nak kena lah, agak tak berapa nak kena. So apa memang kita nak bagi kesukaan dekat anak-anak ni, kanak-kanak ni, kita kena letak aiskrim. Dan aiskrim tu adalah fresh cream. Sebab itulah kalau macam saya dekor, saya kebanyakan saya dekor adalah menggunakan fresh cream. Kalau yang buttercream tu, kalau macam permintaan customer tu, dia nak buttercream, so saya kena penuhi lah. Kalau memang overall kebanyakan saya guna fresh cream. Memang saya guna fresh cream. Kalau untuk buat hantaran je, yang tu saya guna buttercream lah. Saya punya buttercream. So dia ada pro and con. Kalau macam fresh cream ni, you all nak bertahan lebih lama, you all kena guna fresh cream yang boleh bertahan lah. Contohlah Everweek lah. Everweek boleh bertahan lah. Saya pernah buat tu, customer kata bertahan sehatu hari, okey. Tak cair sikit abuk bila saya gunakan Everweek lah. So you all ada solution benda ni. Cuma kita je tidak tahu cara dia, dan kita tidak tahu macam mana kita nak handle benda tu. Gitu deh. Kalau you all nak, sebab tu lah untuk kedua-dua ni you all kena tahu. Buttercream kena tahu, fresh cream kena tahu. Sebab in that case, kalau situasi yang tak boleh nak kita nak bawa benda tu pergi jauh, so kita guna buttercream. So benda ni kita tahulah, okey buttercream kena buat lagu ni, okey kena guna lagu ni, penggunaan lagu mana, nak simpan lagu mana. Okey. So ia ada pro and con lah. Kalau macam saya guna fresh cream, lepas tu hiasan tu baru saya guna buttercream. Itu saya lah. Okey. Alright. Nori nak buat FC coklat, just letak coklat Imako ke? No. Nori tak. FC coklat dia kalau macam FC ni ada dah jual kat kedai coklat pun ada dah. Tapi kalau macam saya FC, saya tak letak Imako sebab Imako dia berbau. Imako tak berbau. So cara dia adalah you all kena campurkan dengan coklat. Contohlah topping coklat. Sebab itulah saya kata beg tu belakang balik. Tahu tak? Bag tu basic balik. Basic yang saya ajar you all dalam ekonomi. Benda ni memang you all tak nampak. Saya dengan tim saya je. Sebab saya yang wujudkan PJJ tu. Bila saya wujudkan tim PJJ, sebab itulah you all kena belajar trust the process. Belajar dulu basic. Sebab itulah tengok bila berlaku gini, you all main hentam je nak letak sebut koko lah, nak letak ni lah ni. No, FC kalau you all nak sedap, you all kena campurkan dengan topping coklat. Topping coklat yang saya ajar dekat saya punya basic ekonomi tu. Cara nak buat topping coklat, pakai topping yang biasa ada, premium ada. So, nak buat benda tu, you all campurkan tu, letaklah di topping. Okay? Kalau Imako no. Saya tak suka gitu. Sebab apa? Sebab Imako ni berbau. Bila berbau ni, dia agak, kalau macam orang ni dia kurang gemar lah dok. So kita nak biar benda ni, biar orang nak semua satu kit ni biar disukai semua. Okay? Alright. Okey, Nori nak tanya kalau kita, syok kalau buat gini ke Q&A gini. Kata time je lah, bukan setiap hari lah. Time okey ke Nori nak tanya kalau kita baru nak jual dan nak introduce pada orang yang kita ada jual kek, mana satu bagus, melalui WhatsApp atau FB? Sebenarnya kalau you all nak fikir bisnes you all ni bisnes untuk jangka pendek ke jangka panjang. Kalau you all rasa you all nak jangka sependek, gunalah WhatsApp. Sebab WhatsApp limit. WhatsApp, sebab itulah saya tak buat grup dalam WhatsApp. Saya buat grup dalam Telegram. Sebab limit. WhatsApp hanya 250 orang sahaja. Kalau Telegram unlimited. Sebab saya fikirkan untuk long term. You all kena open you all punya mindset you all. Buat bisnes ni biar ke depan, bukan ke belakang. Okay? Bila ke depan, untuk platform WhatsApp tidak boleh diguna pakai. Kalau you all nak untuk one by one boleh. Tapi lambat. Tahu dok lambat. Kita nak biar menyeluruh. Orang kenal ni menyeluruh. Bila menyeluruh, kalau dalam grup ni hanya limit saja WhatsApp. Sebab itulah saya wujudkan Telegram. Bila Telegram kita boleh kata unlimited. Sama lah juga FB. Bila FB, you all tidak boleh gunakan platform personal. Sebab personal limit 5,000 friends saja.
Dan 5,000 friend, you all tak boleh nak buat X, nak boleh. Orang kata nak lebih lagi, biar orang lagi. Of course lah, lagi lama kita nak bagi orang kenal, lagi orang nampak. So takkanlah you all nak kapo aku, ni je lah, kapo ni je lah. No, kita buat bisnes yang meluas. So kita kena gunakan platform FB page. Itu yang saya terapkan dalam kat saya punya expert. Sebab bila FB personal ni hanya buat silaturahim boleh lah. Kalau you all nak buat business, not recommended. Not recommended. You all kena more to FB page. Sebab FB page unlimited. Unlimited. Lepas ni, mana tahu follower kita 1 juta. Tahu? Takkanlah saya pun berangan-angan macam tu. Tapi kita nak capai benda tu, of course lah kita kena banyak benda yang kita kena buat. Yalah dah. Kalau nak stok je lepas tu buat lambatlah nak dapat 1 juta follower. Yalah dah. Sebab itulah saya sentiasa buat live, saya sentiasa share, saya sentiasa bagi macam-macam. Sebab apa? Sebab saya nak dapatkan 1 juta follower. So bila saya nak dapatkan 1 juta follower, of course saya kena buat banyak benda. Saya kena buat banyak benda yang perlu ataupun yang boleh menaikkan saya punya follower. Alright? Kalau duk main, okey, malah hari ni malah nak buat. Esoklah pula post. Lambat dah. So pilih you all nak long term ke atau short term. Kalau you all nak long term, buat apa yang saya bagi tahu dekat you all ni. Ini platform yang memang sangat diguna pakaikan bila mana kita buat bisnes lah. Sis nak tanya, boleh tak kita buat DS ke untuk kek kita? Boleh. DS. Tapi DS, okey, dropship memang boleh. Tapi you all kena, sebab itulah saya ajar you all 70%. Saya ajar you all cara pengiraan tu 70%. Sebab apa? Sebab bila 70%, you all boleh ambil benda tu untuk you all nak buat DS, agent, stockist, benda ni. Kalau you all buat untung you all RM2, tak mana you all nak DS-nya? Tak mana you all nak bagi berapa dropship you all? RM1. Kalau you all bayarkan dropship, kalau dropship RM5, you all rasa orang suka tak? Daripada orang dropship RM1. Of course lah orang nak RM5 je lah dah. So bila macam mana nak kau nak suruh nak bagi dropship RM5? Inilah cara pengiraan ni. Sebab itulah kenapa saya buat 70%. Dan mentor saya, bila mana saya belajar 70%, bila mentor saya kata kena buat 70%, sangat-sangat relevan. Apa yang aku belajar ni memang ni lah dengan mentor saya bagi tahu 70%. Tahu tak? Bermakna apa yang saya belajar tu memang betul dan kena dengan link dengan metode saya ajar. Saya belajar tempat lain yang tu untuk pengiraan tu. So bila pengiraan tu saya 70%. Lepas tu bila saya masuk kelas, saya saya masuk kelas, lepas tu mentor saya kata, okey, kalau nak buat macam ni, at least kita punya keuntungan kena buat 70%. So 70%. So saya pun sama dengan aku belajar, tahu tak? So benda tu sangat relevan. So of course lah, bila kita kuat lagi, kita buat, kita belajar, mula-mula kita tak confident lagi. Tapi bila kita masuk kelas lain lagi, mentor saya kata lagi, circle saya ada lagi, lepas tu rasa macam semangat. Betul lah, aku nak bagi hak ni. So benda ni lah yang kata saya bagi dekat you all. Cara pengiraan tu memang sangat relevan, tahu tak? You all boleh guna kepakaikan untuk mana yang you all baru kata nak start buat DS, agent, stockist. Alright? Banyak pula soalan weh. Semalam buat cupcake, kenapa ketika bakar naik elok dah naik masak dia turun jadi separuh? You all cupcake lah ke mana? Saya you all beria, tahu dah, nak suka juga beria bagi tahu dekat tim saya lah apa ni. Lepas tu dia pun kata, kenapa kek saya jadi berlubang, kenapa kek saya jadi berminyak. Lepas tu saya tanya tim saya, sebab tim saya tanya saya, dia tanya dia macam mana dia buat, dia ambil resepi macam mana, dia pun bagi tahu resepi ni dia ambil kat Google tu silap saya. Lepas tu saya pun kata
Saya pun solution dekat dia. Akak resepi Norris tidak pakai tepung kek. Resepi Norris dah pakai tepung gandum sahaja. So dia tanya pula. Saya kata kalau you all nak tengok balik. Saya punya kek bodoh tu, you all ikut je, follow je benda tu. Ramai dah yang buat, tahu dah. Ramai dah yang jadi. Kita buat tak jadi, ada sebab lah kenapa tak jadi. Mungkin kita buat tu, mungkin baking powder you all letak banyak mana, gandum you all letak banyak mana, gula macam mana you all buat. Guna gula kastor kau, gula perai kau, gula macam mana, gula icing kau you all guna macam mana. So benda ni you all kena take note. Kalau tidak memang kek kita tunggulah jadi macam-macam, tahu dok. Bila jadi separuh lagu ni pepek lah kek kita jadi lagu mana. Dia kena kek kita jadi gitu, luar pun jadi gitu juga. Barulah jadi. Kalau jadi separuh gini, pepek lah dek. Pepek. Kalau saya royak nama serati pula. Okey. Kena tengok, take note juga bahan-bahan dia macam mana, cara nak buat macam mana, cara nak menggunakan oven macam mana. Bila mana you all gunakan cupcake, you all tidak boleh. Ini yang saya belajar lah daripada saya punya, siapa dia aja saya kita ingat dah. Member saya tak silap. Sebab saya buat kek tu saya buat kek. Kenapa tidak kata tak cantik bila kita keluarkan, dia tak kata tak sama tak sama. Daripada duduk dalam oven tu, kita keluarkan dia jadi rendah So, apa yang saya belajar adalah kita kena jarakkan kita punya cup tu. Barulah dia ada ruang-ruang. Bila ruang-ruang tu, dia baru boleh bernafas. Kalau kita duduk dalam sesok-sesok. Dalam orang kata duduk pergi kat shopping mall, duduk dekat-dekat gitu. Rasa lagu mana? Tak bernafas sama lah juga kek pun. You all kena jarakkan. Sebagaimana yang saya buat. Saya tunjuk dekat yang you all hari tu. Malam bila Jumaat malam tu kek bodoh tu. Saya jarakkan. Sebab apa? Sebab bila kita dekatkan, dia tak ada ruang nak bernafas. Bila tak ada ruang nak bernafas, macam mana dia nak naik dengan sempurna? Dan macam mana bila kita keluarkan, dia akan sempurna macam-macam dalam oven tu. So pastikan you all kena ada penjarakan di situ. Sama lah juga. Kalau melibat cup, lagu tu. Kalau melibatkan cup memang lagu tu. Kalau you all buat Hokkaido pun sekalipun kena buat lagu tu. Baru dia rasa dia naik dengan cantik. Kalau tidak memanglah kek kita ada masalah. Okey. Banyaklah pula. Kenapa kek marble sebelum bakar corak cantik terang? Sebab bakar warna jadi sebab kelabu. Kelabu you all pakai brand, saya pakai oil base biasa je. Saya pakai oil base. Cuba elakkan pakai star brand, tahu tak? So, cuba elakkan pakai star brand. Pakai yang you all beli kat kedai oil base tu, dia murah lah oil base. You all boleh pakai hot tu. Cuma sekarang ni you all mungkin you all punya tekstur kek you all tu ada masalah. Jadi kelabu lah, jadi macam-macam. Tahu tak? Take note you all punya tekstur tu. Pastikan tekstur tu cantik, molek, dia punya shining molek. Barulah kita kata boleh masukkan step berikut. Contohlah nak masukkan color-color ke. Macam you all tengok balik saya punya live saya kek bodoh hari tu. Macam mana saya buat sebelum saya masukkan ke dalam cup tu. Gitu. Salam Nori, kalau buat kek coklat Indaja yuran berapa? Saya tak buat kek coklat Indaja gitu. Saya ajar you all kek basic. Tapi daripada kek basic tu jadi coklat Indaja. Sebagaimana malam esok. Malam esok saya akan ajar dalam saya punya grup ekonomi. Saya punya coklat Indaja tu. Dan saya punya PJJ adalah 199. Back to normal balik. Cuma saya bagi 10% lah. 10% dan saya bagi free bantal yang bertaraf 7 bintang. Okey? Siapa yang nak dibantu, you all boleh type PM ataupun you all terus klik link bawah tu WhatsApp tu saya untuk kata saya bantu you all buat sampai jadi. InsyaAllah malam esok kita belajar cara nak buat kek coklat Indaja.
Alright, saya akan ajar you all cara nak buat topi coklat dulu deh. Malam esok kita buat topi coklat dulu. Lepas tu saya ajar dulu. Kita biar sebab kita kena pastikan jangan cair coklat tu. Sebab tu kita untuk first formula air tu kena belajar, kena buat dulu coklat dulu. Baru kita buat step-step yang berikut. Alright, kita buat lapisan dia tu. Nak belajar sangat ke? Tak apa, kita bagi. Gitu. Kita bagi lebih advance lah. Sekarang berapa sen Nori dapat sebulan? Boleh kongsi? Saya boleh kongsi adalah 5 angka lah. 5 angka. InsyaAllah doakan saya untuk saya pecahkan 6 angka untuk sebulan. Okay, walaupun you all jangan kata tak mustahil, you all pun dapat lah benda tu walaupun duduk kat rumah. Tapi tak mustahil benda tu you all dapat, tahu tak? Saya pun dah start kena bayar income tax tu. InsyaAllah LHDN dah, InsyaAllah. Alright. Nori, kenapa kek moist persis kukus tu kalau dah simpan peti sejuk dia tak lembut macam dia disimpan kat luar? Memang macam tu ke? Tak macam tu. Kalau you all ikut je step saya dalam guru ekonomi tu, you all tidak akan dapat kek keras berkekong, tidak. Lepas tu bila kata dia bila you all keluarkan dalam setengah jam, dia akan back to normal balik. You all jangan bimbang. Sebab saya dah tunjuk dah step-step dia tu, you all just follow je benda tu. Step by step. InsyaAllah saya akan upgrade saya punya video-video dalam tu, InsyaAllah. Sebab lama juga tu, ambil masa juga tu nak upgrade tu. Sabar deh. Nanti kita upgrade kan benda-benda tu. Saya akan masukkan ketiga-tiga, upgradekan ketiga-tiga saya punya PJJ lah. Alright, dan saya akan masukkan saya punya fresh cream juga. Saya akan tunjukkan you all dekat you all dalam tu. Saya akan bagilah dekat you all. Alright. Sekarang ni saya buat dalam bekas yang saiz kecil, harga RM3 untuk bagi orang rasa dulu. Okey tak sis? RM3 RM3 itu you all kena buat benda ni. You all bila you all bagi rasa RM3, of course lah orang nak tu juga. Tapi masalah lah ni, you all kena tahu dah. Bila you all bagi rasa kat orang tu, you all kena kira dah berapa modal yang you all laburkan. In that case, bila you all bagi rasa, orang terus nak grab, okey, boleh. Benda tu sebab orang ni dia akan time tu dia rasa nak. Tapi kalau bila dah lama dah, dia akan ubah fikiran. Itulah lumrah manusia. Itu lumrah manusia, kita tak boleh nak nafikan. So masa kita time tu kita dah orang nak, peluang ada kot. Takkanlah nanti dululah saya nak kira dulu, nanti dululah. Macam hari tu saya buat Swiss roll tu, ada yang saya buat kata ruquiche apa semua tu, saya tak menjual. Saya tidak jual. Sebab itulah kalau you all WhatsApp saya ke WhatsApp saya ke not for sale, saya tidak kira dan memang saya tak menjual. Saya just bagi share dekat ilmu dekat you all. Saya tidak menjual deh. Saya tak berjual, saya tak buat benda tu. Saya just tunjuk dan kongsi dekat you all. Kalau you all tanya saya, memang saya bagi tahu. Okay, saya tak kira dan saya tak jual benda tu. Kalau tanya lagi, kalau jual berapa? Saya tidak menjual, Kak. Saya tak jual. Saya hanya share dekat you all sahaja. Right? Kalau saya kata okey, saya open untuk 10 orang. Bolehlah you all grab. Masalah ni saya tidak menjual. Tidak. Okey. You all kena kira dulu, kira berapa dulu. Modal tu sesuai tak, relevan tak dengan harga jual RM3 tu. Kalau tak relevan, tidak boleh sama sekali deh. Sebab orang ni bila kita tunjuk hot tu dia nak. Samalah juga you all. Saya tunjuk hot tu lah you all buat. Jelah tak? Sama. Orang biasa. Itu lumrah manusia lah. Itu lumrah manusia. Bila kita tunjuk hot tu, kena hot tu pula. Kita pun tunjuk hot tu. Kena hot tu pula. Tunjuk hot tu, kena hot tu pula. Gitu. Alright. Macam mana nak kira untuk letak harga kek untuk berapa? Ya ni saya dah ajar dah minggu lepas, saya ajar dalam saya punya grup ekonomi. 2 minggu lepas saya ajar dalam grup premium. Yang ni saya dah ajar dah step by step. You tengok jalan tu. Complete saya ajar. Complete tahu tak? Kalau tak tahu lagi, tengok
tengok balik, kira balik. Tahu tak? You all kata you all sebab itulah tak rugi kalau ilmu tu ilmu yang berkekalan. Ilmu benda ni kalau yang saya ajar ni tidak akan hilang sampai bila-bila. Sampailah akhirat sana. Sampailah kata habis dah. Itulah tahu tak? Tidak akan berubah. Tahu tak? So kita yang akan ubah benda tu. Benda tu dah ada, kita yang ubah benda tu, tahu tak? Contohlah kita dah puas dah buat guna topping coklat, kita pun tukarlah pakai cheese meleleh pula. Okey, tukar puas pula cheese meleleh. Okey, kita buat pula coklat indulgent. Okey, puas dah coklat indulgent. Okey, tukar pula American chocolate. Tu puas dah American chocolate. Tukar pula cake slice. Cupcake pula. Benda tu tahu tak? Kita yang ubah dia. Tak pandai buat IC lagi, kena pandai tak? Tak apa, sebab apa? Sebab kita nak dekorkan guna pakai gula buttercream. Kita kena dekorkan pakai buttercream. Kalau kita tak pandai, kena buat lagi sampai jadi. Siapa yang join saya punya group expert, dia dapat free lah buttercream yang dah siap. Yang tu yang memang saya bagi gift dekat you all lah. Okay, tapi you all ada tas lah dengan saya, baru saya bagi gift. Of course lah. Tas dia saya nak bantu you all, sak bimbel lah. Saya bantu you all. Bukan saya saja. Okay. Dark coklat dengan dark cocoa powder tu sama ke? Kalau sebut dia lebih kurang sama je. Kalau dia lah jenis lagu lain, tak sama. Kalau dia lebih kurang, kalau biasa dark cocoa powder lah. Kalau dark biasa, kalau yang jual kat kedai dark cocoa powder. Tu kalau you jumpa dark coklat tu lebih kurang, warna dia tu lebih kurang, so bolehlah guna. Kalau lain tu tak berapa nak guna. Kalau tak ada pun tak apa. You all jangan pelik lah. Kalau tak ada lama kek coklat jadi tak hitam. No. Stay. Cuma kita nak bagi hitam lagi macam gini ni, kena bubur lah sikit. Kelang hujan orange. Sini pun macam nak hujan kok. Imaku sesuai tak untuk kek Spidermate? Apa tak sesuainya? Saya tunjuk semua lah kak. Kak tengok dok saya punya live. Salam Noris, saya pun sudah lama join Noris Ekonomi. Tapi kenapa saya tak boleh buka Noris Ekonomi? Dan saya pun tak ada dalam grup Noris Ekonomi. Saya bagi tahu dah, saya punya PJJ saya bukan seumur hidup. PJJ saya 100 hari. Tapi 101 hari pun saya tidaklah sampai 100 hari pun saya buang left group. Tahu? You all bayangkan semalam saya kata okey, akak tu bulan 11 dia join. Bulan 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelah bulan. Tahu? Saya kata dah. Saya kata saya punya PJJ saya tidak sama. Kalau you all pergi hantar anak you all, saya buat sama konsep dia ataupun step dia sama you all hantar anak you all dekat tuition. Adakah sekali bayar je untuk setahun? You all hantar anak you all? Of course you all bayar setiap bulan je lah dah. Ni saya bagi 3 bulan. Kalau ikut sebulan, kalau mentor saya bagi tahu sebulan sekali tau dah kena renew. Sebulan sekali. Mentor saya buat sebulan. Saya buat konsep macam mentor saya. Saya buat konsep macam tuition. Tahu tak? So, saya buat tuition. Orang bagi ilmu, adakah sama? Akak tu dia kata, jangan duduk sama dengan tuition. Kenapa tak sama? Itu sama juga, ilmu juga. Saya pun share dekat you all ilmu juga. Ilmu saya, you all pergilah cari mana-mana. Berani jamin lah, you all tak akan jumpa. Sebab apa? Ilmu ni, ilmu yang telah diolah dah. Saya, resepi saya telah olah dah banyak gila dah saya olah, tahu tak? Terlampau banyak dah saya olah. Dan ini resepi turun-temurun. So resepi daripada dapat dekat saya resepi tu, of course lah saya jenis orang yang suka lain pada lain. So saya olah benda ni nak jadi lebih sedap lagi. Fair tak? So benda ni bila kata
You all nak cari benda ni. Aku nak tengok dalam web. You all pergi cari dekat Google nak sambung dengan saya. Lepas tu you all WhatsApp team saya. Kenapa saya buat kat Google, saya buat resepi ni tak jadi. Lepas tu saya akan tanya resepi mana dia bagi. Of course lah, tak sama dengan resepi saya. Dan resepi saya boleh tahu, okay, Noris buat macam ni. Adakah Kak buat macam ni? Oh, kena buat lagu tu kah? Sebab itulah kita kena invest untuk ilmu. Kita kena invest, cari ilmu. Biar benda ni kita habis duit sedikit sekarang, tetapi lepas pada ni kita daripada duit yang habis sedikit, kita upgrade dia lebih daripada tu, tahu tak? You all join saya punya PJJ saya 199, tapi bila 199 tak jadi 199 dah lepas ni, tahu tak? Sebab ilmu ni ilmu yang sampai sepanjang hayat, tahu tak? Ilmu ni. So you all gunakan benda ni, you all boleh upgrade dia. Kalau you all pemula you awak bisnes, you all okay, contohlah kek you all 1 biji RM60. So kalau dah 3 biji 180 dah. Tahu tak? Satu adunan saya ajar you all 2 biji kek. You all boleh buat 2 adunan. You all dah balik modal dah, tahu tak? Dah balik modal dah sangat-sangat dah. Dan you all jangan duk expect saya punya PJJ sama dengan orang lain sepanjang hayat. No. You all nak serupa dengan orang lain, nak suruh saya ni luangkan masa malam. Malam, tahu tak? Waktu malam saya luangkan bersama dengan you all. You all kata curi masa saya untuk luangkan dengan you all. Sebab apa? Sebab saya nak bantu you all lagi, buat lagi, lebih upgrade lagi. Sebab itulah kata saya punya PJJ tak sama dengan orang lain. You all nak PJJ orang lain serupa dengan saya. Saya serupa dengan orang lain. Cannot lah. Impossible benda tu. Okay? How to join Telegram? Telegram ada lah. Telegram ada. You all join kat Lovers Noris tu. Tengok ada yang team saya dah ping dah. Ada. Kena take note lah benda ni. Noris PJJ Ekonomi, adakah resepi buat topi coklat premium? Yes. Premium. You all belajar topi biasa pun saya ajar. Sebab apa? Sebab saya tahu kalau saya ajar premium saja, pandai nak ya. Kalau premium, kalau coklat tu tak ada, nak buat rana aku bagi 2. Lalu senang. Pilih solution. Nak mana? Nak ni pun boleh, nak ni pun boleh. Nak biasa pun boleh, nak premium pun boleh. Okey? Kalau kek coklat tu you all nak buat, saya ajar you all coklat kukus. Betul tak? Sebab apa? Sebab kukus lagi sedap lah. Tapi you all boleh buat 3 versi. Kukus boleh, you all nak steam pun boleh, bakar pun boleh. You all nak mana? Boleh belakang. Tahu tak? Dengan you all punya ikut step tu, tapi rasa dia berbeza lah. Of course lah saya recommendkan kukus. Sebab tu lah main saya adalah kek coklat mesti kukus. Kalau tak ada you all tak ada kukusan, you all nak bakar pun boleh. Kalau you all nak letak steam, you all nak letak air, lepas tu letak loyang tu, boleh. Tak ada masalah. Benda tu boleh berlaku. You all nak buat 3 step, boleh. Nori, hari tu saya ada buat kek coklat mos tapi pahit lah, padahal saya beli sebut koko. Saya ajak dia baru ni kek. Kalau pahit, you all kena kurangkan. You all kena kurangkan. You all kena kurangkan sebut koko tu, lebihkan gandum. Nori, yang nak buat rukucen hari selain telefon Royal Muffin Meat atau Osaka boleh guna Optima kah? Tak boleh. Tak boleh, itu tepung khas. You all kalau buat Optima tak jadi dah kek 5 bintang. No. Tak jadi dah. Dia akan jadi kek spam biasa, bodoh-bodoh je. Nak tanya kering cheese lele tahan berapa lama kalau dalam chiller dah kek yang menggunakan topping cheese lele? 1 minggu. Kalau you all nak letak lama, kena letak dalam freezer. Lebih daripada 1 bulan. Okey? 3 bulan, 4-5 bulan pun boleh. Setahun pun boleh. Alright? Kek bodoh-bodoh saya sudah try buat kek sudah overflow tapi sedap.
Saya standard saya buat 9.30 lah. Saya buat live pukul 9.30. You all rasa macam saya ni agak tegas. You all rasa tak boleh aku belajar dengan Rioni ni. Tak payah. Tak payah. You all pergi cari orang lain yang boleh handle you all. Okay? Macam saya aku kalau orang cikgu aku garang lagu tu lagi aku suka, lagi aku best. Sebab apa? Sebab ingat sampai bila-bila. Tahu dah. Kalau jenis lembut, Assalamualaikum. Okey, awak kena buat lagu ni deh. Sampai bila aku tak masuk? Sorry to say lah. Alright. You know ni, kalau sudah kasih keluar dari peti sejuk dalam 30 minit, baru lembut, baru tambah sedap lagi. Macam mana nak masuk grup ekonomi? Boleh WhatsApp terus tim saya deh. Kejap saya bagi link lalu lah. Alright. Kenapa kek bantak lepas keluar dari loyang? Akak putar tu salah tu. Putar salah. Beh-beh tu lagu mana? Tak tahu. Saya pun tak tahu bahan-bahan you all lagu mana. You all jangan expect bahan-bahan you all tu komplit. Mungkin ganda terlebih ke? Mungkin you all punya bahan-bahan tu macam mana you all putar? You all kena tahu cara putar tu. Kalau tidak memang kita akan stay batak. Orang lain dah buat bisnes dah tahu tak? You all tak buat lagi. Ya Allah, memang ke belakang tahu tak? Orang lain dah buat dah, rancak dah. Sebab itulah ramai gila yang join saya punya expert. Sebab apa? Sebab dah buat bisnes dah jadi dah. Orang kata nak goy-goge dah tahu dah, goy-goge tahu dah. Gelepar dah. Nak belajar. Minggu ni saya ajar you all. InsyaAllah kalau doakan line okey, Zoom okey. Saya akan buat Zoom untuk expert. Siapa yang join saya punya expert boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp pula dah. Boleh download Zoom. Boleh download Zoom. Nanti kata siapa yang join group expert, dia ada Telegram khas lah dalam tu. So minggu lepas saya ada bagi task untuk you all yang mana yang join saya punya expert. Dah ada dah. Saya tengok ada perkembangan. Dan why not saya bagi gift dekat you all. Minggu lepas tu pun tak siap lagi gift tu. Sabar dek. Sabar biasalah. Tak siap lagi weh. Nori buat kek buah semalam, just share dalam grup, terus dapat order 2 biji kek. Thank you Nori. Siapa yang nak mulut tak insurans, biarkan kutip karma sendiri. Bapak join dalam grup. Tengoklah. 2 biji kek. Alah lah. Itu dalam grup. Belum lagi yang meluas. You all bayangkan kalau meluah ni, ya Allah Akbar. Berdedere orang PM. PM. Tak cakap nak. Saya kat nangis lah nak reply tahu dok. Sebab tu lah ramai yang marah. Nori ni gimana Tinori gimana? Ada tim saya nyo. Tapi akak faham lah. Nak reply satu-satu ni, nak explain satu-satu ni. Ambil masa juga. Okay? Red Velvet boleh kukus tak? Boleh, cuma saya tak recommendedkan lah kukus. Bakar lah, okey dah. Kak Nori, kek cheese malam RM berapa Kak Nori jual? Kalau nak tempoh yang awal seminggu, okey dah kau? Kek cheese mana pula dah? Kek cheese mana ni? Kek cheese mana ni? WhatsApp ti saya deh. WhatsApp ti saya deh. Nori, apabila gula dengan majlis pukul sampai kembang tahap mana teksturnya? Allah akak tengok balik saya punya live hari Jumaat baru ni, macam mana saya pukul sampai kembang. Akak tengok balik deh. Mesti akak tak tengok punya. Tak akak tanya. Akak tengok balik, selongkar balik saya punya live kek bodoh tu, yang macam mana saya buat lebih eksklusif tu. Tengok balik. Yang tu saya dah kata, saya tunjuk dekat you all macam mana cara nak pukul tu. Alright? Cream cheese yang dah campur dengan FC ada lebih, boleh simpan dalam freezer ke? Boleh.
Saya dari Sabah, boleh explain tak maksud margarine dengan butter 2:1 tu? Terima kasih. 2:1. Okey. 2:1 maksud dia di sini adalah contohlah you all punya margarine you all 200 okay, 200 gram. Okey. You all kata you all tengok resepi tu 200 gram. 200 gram. 200 gram jap. Saya adunan saya biasa 300 gram. 300 gram lah. 300 gram. Okey, 300 gram 2:1 tu you all kena pastikan margarine lebih pada margarine tu, contohlah margarine 200 gram, butter 100 gram. Itu 2:1. Betul tak? Butter 100, margarine 2 kali ganda daripada tu. Margarine 200 gram, butter 100 gram. Okey? Weh, banyaklah pula bila saya buat Q&A gini. Aku nak baca ni. Nari, macam mana nak tahu tekstur adunan kek tu betul atau tak? Tak, selain dari shiny kena tengok senang turun atau tak ke macam mana. Dia sebab gini, you all kena tahu, you all kena tengok tekstur dia tu. Nak tahu adunan kita tu betul ke tak untuk permulaan. You all masa putar tu. You all kena tahu, okey, permulaan you all kena tahu. You all kena nak tahu kek kita tu betul ke tak. Bahan-bahan tu betul ke tak. Kita punya kita punya mixer kita tu, kita putar tu, kita pakai tu macam mana? Kita pakai speed macam mana? Lepas tu you all buat tu lagu mana? You all putar tu, kembang dia tu yang macam mana? Kembang dia tu, ada setengah kembang dia tu kembang dah, tapi gula tak larut. Gula tu tak larut, tak jadi juga. You all kena pastikan kembang-kembang juga, tapi gula tu larut dengan sekata, larut molek. Macam mana you all nak tahu larut ke tak? You all ambil, you all punya celek sikit tu, adunan you all tu, you all try. Okey, bergula ke tak? You all rasa kasar-kasar ke tak? Kalau kasar-kasar tu tak larut lah maksud dia. Tahu tak? Tak sekata molek. You all kena pastikan adunan you all tu sekata molek. Bila sekata molek, bila you all keluarkan, bila you all nak letakkan dalam loyang ke, dalam cupcake ke, dalam apa sahaja, you all tengok macam punya kemenjadian dia tu. Shining ke? Malang. Kalau macam saya, kek saya suka shining. Barulah kek tu jadi molek. Sebab apa? Macam mana nak jadi shining? Saya letak, sebab itulah saya letak susu segar. Saya letak susu segar. So, bila letak susu segar, dia ke shining dia tu memang cantik dan kek kita akan jadi moist. Sebab kita letak susu segar. Kalau kita tak letak, kek kita akan jadi kering. Okay? Kalau kita tak pandai nak handle, kek kita jadi kering. Tahu tak? So, cangkah dia adalah kita kena letakkan susu segar. Okay? Lepas tu kena kaut sikit lah, pakai main spatula. Tengok balik kak. Lelah lah. Tak tengok masalahnya. Tahu tak? Sebab itulah saya suka delete. Aku nak start delete dah. Sebab masalah ni malah nak tengok balik. Tahu tak? Nak tanya macam mana nak salut kek bagi mudah sebab kadar lembek. Kadar lembek tu apa dia? Lembek tang mana? Lembek tang buttercream ke? Lembek tang kek ke? Lembek tang fresh cream ke? Lembek tang mana? You all kena tahu. Kalau macam contohlah, cuba elakkan dekor waktu tengah hari. Kena dekor waktu yang kata waktu yang dingin, betul? Waktu yang sejuk. Bila sejuk, kita nak dekor pun senang. Syak molek, comel molek, tahu tak? Kita punya kemenjadian fresh cream kita pun senang. Kalau macam tengah hari ni, dia jadi cepat lembek, tahu tak? Dia cepat lembek. Dia tak comel lah kemenjadian dia. Sebab itulah, kalau saya dekor pagi kan. Masa ni saya dekor. Sebab itulah live saya pukul 9.30. Saya dekor. Lepas tu petang pukul 5 lebih saya dekor. Sebab waktu tu waktu yang kata matahari pun tambah-tambah ngelon ni tak ada lah panas sangat. So boleh lah. Kalau you all nak cantik lagi, you all kena dekor dalam aircon lah. Lagi comel lah tu. Macam mana nak dapatkan Swiss roll? Saya tak share lagi. Yang saya share hari tu memang memang you all kena pakai Royal Muffin Mix. Dan you all kena pakai loyang 15 kali 15. Yang tu. Yang ni saya pakai loyang size 10. Saya tak share pun lagi. Yang tu dia ambil, tak tahu dia ambil mana. Cuma dia gunakan
buttercream. Itulah, buttercream tu dia belajar dalam grup PJJ Ekonomi. So, dia gunakan buttercream. Itulah. Swiss roll tu mungkin dia ambil yang saya share sebelum ni. Cuma yang tu memang lain sikit You all kena pandai handle benda tu. Kalau you all tak tea, tak boleh. Sebab dia guna loyang besar. Yang tu loyang besar. Sukatan cawan dengan gram mana lebih tepat kalau nak buat kek? Dia bergantung juga. Dia bergantung juga. Tapi kalau nak tepat lagi kena buat pakai gram lah. Kena pakai ni. Ni lah okey lah. You tengok kek jugalah. Sebab kalau macam contoh lah orang kata okey satu cawan. Satu cawan tu you all kena tengok juga. Adakah satu cawan tu okey ataupun relevan tak dengan kita punya adunan kita kalau kita masukkan gula. Relevan tak? Takut mana leting tak boleh juga tahu tak. Saya kalau resepi pun resepi tu saya dah alter dah tahu tak. Resepi tu. Sebab tu lah ramai kata tak manis sangat. Kalau ikut resepi tu mana leting ting. Manis sangat tahu tak. Saya dah alter banyak gila tu. Mungkin sekali dua je saya buat tahu tak. 2-3 kali buat manis. Orang lain pula buat manis lagi. Buat pula. Si nak tanya FC dan BC tu boleh tak letak pewarna? Boleh. Tak ada masalah. You nak letak pewarna boleh. Letak pewarna sama ada oil base pun boleh. Gel pun boleh. Serbuk pun boleh. Kalau ikut. Tapi kalau macam saya, kalau you tak pandai nak kontrol serbuk tu, dia banyak sikit lah. Dia kalau you tak pandai takut jadi macam dia butir-butir gitu. Tak cantik lah. Kalau boleh pakai oil base lah. Oil base ataupun gel base. Kalau you nak lebih tak nak bagi dia punya keluar warna tu, pakai gel base lah. Kalau you nak contoh lah you buat tu sejel ataupun 2 jel lagi nak makan dah. Tak apa. Tapi kalau you nak perak dia, you buat dekor dia malam, esok tu kalau you gunakan oil base memang tak cantik. Dia akan jadi keluar, warna dia keluar. So langkah dia adalah kita kena pakai gel base lah. Okey. Nori esok malam PJJ Ekonomi belajar. Allah, tahu ni ayat tu. Ni baru ya Allah yang nak belajar coklat indajeng. Aduh lah. Okey lah. Saya rasa setakat tu untuk pagi ni banyak dah saya rungkaikan untuk pagi ni kita santai-santai je. Kalau ikut saya kata saya banyak kerjaan untuk hari ini. So tapi saya luangkan jugalah masa dengan you all. Kalau ikut memang saya nak off untuk live hari ni. Tapi tak apalah, saya masuklah kejap untuk saya luangkan dengan you all. So terima kasih semua yang tanya dan saya kata saya bagi jawapan dekat you all. So semoga jawapan yang saya bagi tu bermanfaat dekat you all. Dan you all ambil lah benda tu dan gunakan untuk you all punya backing you all, business you all. You all mana yang kata baru nak berjinak-jinak buat business, baru nak melangkah satu kaki ni, satu kaki nak melangkah satu kaki ke dunia bisnes. So you all kena berjiwa kental. Kata fizikal dan mental kena kental. Pedulikan apa orang kata. Sebab orang tu tak berada di tempat kita. Orang tidak berada di tempat kita. Bila orang tak berada di tempat kita, memang dia tidak mengalami apa yang kita alami. Okey? So, okeylah, yang baik, yang sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, saya mohon maaf kalau anda tersilap bahasa, terkasar bahasa, you all terasa ke apa, saya mohon maaf. Okey, saya akan kata banyak lagi ilmu ataupun saya akan share tip-tip yang bagi manfaat dekat you all, insya-Allah. Okey, doakan saya dan tim sukses dan terus bagi manfaat dekat you all, terus bagi bagi yang terbaik untuk you all. Okey, saya undur diri dulu, nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.